nak tak buat kerja part time, bagi dia guna account, then anda akan dapat 10% dari duit tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey, yang mana dalam channel ni saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Topik video kita kali ni adalah scamception. Scam ke atas scam. Something like that. Saya ambil perkataan dari Inception, movie yang Leonardo DiCaprio berlakon tu. Mimpi dalam mimpi dalam mimpi. So mereka panggil sebagai Inception. Kali ni scam dalam scam, kita panggil dia sebagai scamception. Dia punya modus operandi simple sahaja, but before that, disebabkan orang yang menjadi mangsa dalam kes kali ni adalah seorang yang saya kenal dan dia baru sahaja kematian isteri kesayangan dia. Saya nak ajak anda semua untuk sedekahkan Al-Fatihah kepada isteri dia, sebab dia adalah seorang yang sangat-sangat bagus. Okey, dia punya modus operandi untuk scam kali ni simple sahaja guys. Yang pertama, hacker ataupun scammer sebenar ni, dia hack akaun CB. Lepas dia dah dapat masuk ke dalam akaun CB, apa yang dia buat? Dia cari keldai akaun, dia cari orang yang dia nak scam. Katakan nama dia CA lah. Jadi dia akan guna CA ni untuk dia bagi tahu dekat, dia guna akaun CB, kontak kawan-kawan CB ni, bagi tahu tolong masukkan duit ke dalam akaun CA tadi. Nampak tak? Dia hacker ni, dia pergi dekat kawan-kawan CB yang baru sahaja kematian isteri tadi. Dia pun kontak seorang demi seorang, ditambah dengan kita kata sentimental value, kematian isteri dan sebagainya. Kawan-kawan CB ni terus bank in ke akaun CA. Lepas hacker tu minta bank in ke akaun CA lah. Jadi CB ditakdirkan Allah, CB ni tahu yang dia punya akaun Telegram dah pun digodam, dah pun dihack dan kawan-kawan dia dah pun transfer duit. Jadi dia buat report polis. Dekat sini menarik dekat sini bila mana dia buat report polis, yang mana akaun yang digunakan tu sebenarnya owner dia pun tak tahu yang dia sedang terlibat dalam kes scam ni lah. Dia just jadi keldai, dia just jadi orang tengah, yang mana kawan-kawan CB transfer duit kepada dia, dia akan transfer duit kepada scammer yang sebenar tu. Jadi dia akan dapat upah lah. Maybe bila anda mungkin satu masa nanti, na'udzubillah, anda di-approach oleh scammer ni, dia bagi tahu kepada anda, nak tak buat kerja part time, bagi dia guna account, then anda akan dapat 10% dari duit tu. Kalau anda tertanya-tanya, adakah scammer tu dia tahu tentang kematian isteri kepada CB ni? Pada firasat saya tak tahulah. Benda ni bagi saya random, and kebetulan dia approach CB, and CB ni kematian isteri dia. Later saya sebelum saya sambung tu, jadi bila report polis ni, yang dipertanggungjawabkan bukan scammer sebenar tapi CA tadi, sebab duit masuk ke dalam akaun CA, yang mana CA bila disiasat, dia bagi tahu dia hanya orang tengah yang membawa duit kepada scammer tu yang berada di Indonesia. Tapi disebabkan duit masuk ke dalam akaun CA, maka CA yang dipertanggungjawabkan, dia kena ganti balik duit orang-orang yang jadi mangsa tadilah. So kes sebegini kita panggil dia sebagai keldai account, dan dia bukanlah satu benda yang baru. Nak kata salah tu saya tak pasti, yang tu kena cek dengan bank negara, tapi yang tentu dia akan dipertanggungjawabkan lah. That's why kalau ada orang minta nak guna account bank anda jangan bagi, ataupun anda bagi guna tapi duit tu tak payah transfer balik kepada dia. So dia cuba scam orang, dia cuba scam anda scam dia balik, something like that. Jangan buat lah, berdosa kan benda tu kan. So latest, bukan sahaja kawan saya yang kena, tapi Profesor Agus, kalau anda follow dia, Profesor Agus ni seorang yang sangat famous dalam bab politik. Dia selalu suarakan pendapat dia tentang politik Malaysia. Akaun Telegram dia pun dihack juga. So, persoalannya sekarang, macam mana scammer
scammer tu dapatkan ID Telegram. Kalau kita baca berita terdekat, tak ada pun info yang mengatakan Telegram database breach ataupun data-data Telegram bocor kan. So macam mana hacker ni dapat dia punya account? Saya tak pasti kes kawan saya ni macam mana, but pengalaman saya pun ada pengalaman account WhatsApp di hack. So masa tu rasanya 3-4 tahun yang lepas lah, ataupun 5 tahun lepas, lama dah. Kawan saya dekat Facebook, dia PM saya, dia pun hi, what are you doing, dia cakap bahasa Inggeris. Masa tu saya dah syak something lah, tapi tak apa, 50-50 sebab saya memang suka bergurau dengan orang. So kalau bercakap English tu normal. Then tiba-tiba dia minta, dia cakap nak kod dari WhatsApp saya dah tahu ni scammer punya. So saya just tak layan dia. But in the same time, sebab saya nak kawan saya tahu yang account Facebook dia dah pun dihack, saya pun bagi tahu dalam grup. Kami ada satu grup yang semua orang ada dalam tu, Facebook group, dan saya pun print screen semua benda termasuk dengan kod WhatsApp saya. Dan scammer tadi, hacker tadi, dia baca kod dalam grup WhatsApp tu dan dia pun dapat saya punya WhatsApp account. Tapi WhatsApp ni simple, kalau kita kena hack, kita just block number tu and boleh dapat balik. Tak ada isu lah. Mungkin dia kena tunggu 6-8 jam macam tu, but still kita dapat balik account kita. Even IG Mona Lisa pun pernah kena hack. Yang tu saya tak pasti kenapa, sebab yang tu kawan-kawan saya yang jaga. YouTube Mona Lisa pun sama, pernah kena hack juga. Basically benda ni mungkin disebabkan phishing lah. Phishing ni maksudnya dia ambil data kita, dia gunalah apa benda yang ada, dia bagi kepada kita satu link, kita klik link tu dan dia akan dapat info-info dari kita lah. Sama ada dia minta direct kepada kita, sila isi username dan password, ataupun dia inject keylogger. Keylogger ni dia satu software yang mana dia akan record apa button-button yang kita tekan. So dari situ dia boleh teka lah password kita apa. Bila mana kita masukkan password dalam Google ke, dalam Facebook ke, dari situ dia akan dapat data kita. So anda kena hati-hati kalau dapat link yang pelik-pelik kan. Anda memang betul-betul kena hati-hati. That's why kalau anda ada duit sikit, maybe anda boleh beli antivirus macam Bitdefender ke, Kaspersky Internet Security ke, yang mana software ni dia sedikit sebanyak membantu Windows Defender dari benda-benda macam malware ataupun virus-virus sebeginilah. Kita kembali kepada cerita scam tadi, and memang si A tadi dia dipertanggungjawabkan, dia diberi masa certain time untuk bayar balik kepada mangsa-mangsa tadi. Worst, benda ni jadi lagi parah bila mana akaun si A tadi adalah akaun company, akaun syarikat, bukan akaun personal. So dia jadi isu lah dengan company dia. Ingat, kalau ada orang approach anda untuk buat benda yang sama, boleh tak saya guna akaun bank anda, and kalau duit masuk saya akan bagi 10% kepada anda. Bayangkan kalau 10,000 anda dah dapat 1,000. Lazat, bergizai kan. But anda kena tahu satu benda, atas muka bumi ni tak ada easy money lah. Tak ada easy money. Sebelum ni saya dah cerita kepada anda bagaimana saya kena scam sebanyak RM80,000 Malaysia ataupun RM90,000 Malaysia sebab join satu skim cepat kaya, tok berlagak, itu tentang emas punya. Sama juga dengan kes kali ni, dia tak ada easy money. Kita bagi akaun kita dan kita dapat 10%. Benda tu kalau betul-betul wujud, anda tak payah nak fikir anda lah buat. Mesti ahli politik kita yang memang gilakan duit tu, dia orang akan jadi orang yang pertama. Ataupun maybe bank-bank, mereka akan jadi mereka akan jadi orang-orang pertama yang invest kepada benda ni. Sebut tentang investment bagi bank ni kan, bukan kita melabur dekat bank. Ada yang tertanya-tanya, macam mana bank sebenarnya buat duit? And benda ni menarik. Kalau anda ada masa, maybe anda boleh tonton drama-drama Jepun yang berkait dengan bank. Ada banyak. Anda boleh tonton yang paling best punya Hanzawa Naoki. Hanzawa Naoki ni memang Hanzawa Naoki ke? Hanzawa tu betul dah rasanya.
Hanzawa. Boleh cek balik kot. Hanzawa Naoki rasanya. Ataupun anda boleh tengok Hanasaki Mai. Ada beberapa lagi drama-drama Jepun yang berkisarkan bank. And dia cerita bagaimana bank ni bagi loan dan buat duit dengan loan lah. Sama juga dengan bank Malaysia. Selain dari loan, mereka juga invest kepada beberapa bisnes yang lain. Kalau tabung haji, mereka ada tabung haji umrah. So dari situ, dari bisnes tu, mereka dapat tambah duit-duit mereka. And that's why saya bagi tahu, kalau ada satu bisnes yang boleh bagi 10% secara konsisten, tak payah fikir kita lah. Kita ni bilis-bilis je, yang jerung-jerung atas tu akan sambar dululah. And saya teringat satu benda tapi dah lupa. Alamak, cerita tentang bank tadi kot. Tentang bank. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saya lupa, but itu sahaja saya just nak sampaikan sebab scam ni dia macam makin banyak and dia punya scammer ni datang dari Indonesia. Even yang kawan saya tu pun dari Indonesia, scammer tu dari Indonesia. Prof Agus pun, kalau anda pergi dekat Facebook dia pun tunjuk yang scammer tu dari Indonesia juga, hackers tu dari Indonesia juga. Anda kena hati-hatilah. Dia bukan isu Malaysia, Indonesia, Jepun, Amerika, siapa yang jahat. No. Dia lebih kepada personal issue. Jadi orang tu sendiri, orang tu jahat. Bukan negara dia jahat, bukan agama dia jahat, bukan bangsa dia jahat lah. Hati-hati, dan kalau boleh sebarkan video ni kepada kawan-kawan anda yang lain dengan cara tekan butang like dan juga share. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.